Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, insyaAllah slowly saya sahabat-sahabat akan masuk. Jadi kita mulakan dulu Ustaz majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Afwan yang bersama dengan kita pada malam ini, dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada di majlis ilmu kita. Sebenarnya Ustaz, dah beberapa bulan kita tak ada kuliah yang bulanan atas sebab-sebab tertentu. Jadi hari ini kita mulakan dengan kuliah khas. Sempena kita pun memasuki bulan, dah masuk pun Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita selalu tertanya-tanya. Sebelum tu saya nak jemputlah sahabat-sahabat yang lain, boleh sebarkan ataupun share link pada sesiapa sajalah yang nak hadir pada kuliah pada malam ini. Kuliah adalah percuma, insyaAllah. Jadi hari ini kita akan, tajuk yang kita ketengahkan adalah sempena Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kali ini kita sama-sama ambil pengajaran bagaimana kita selalu tiap-tiap hari kita berselawat, mengucap salam kepada baginda. Adakah kita kenal siapakah Rasul terakhir kita? Adakah kita mencintai baginda sebagaimana baginda mencintai umat dia? Jadi hari ini kita sekali lagi bawakan Al-Fadhil Ustaz Chief Afwan Cik Mansur, yang merupakan pembimbing cerita kisah-kisah Al-Quran dan juga pensyarah College Universiti Islam Perlis. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjumpa Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu jelas ke? Bergema sikit Ustaz. Bergema. Sekejap. Baik, sekejap. Okey, testing. Okey, saya jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أما بعد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Kak Marina, seterusnya kakak-kakak sekalian, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu majlis yang insya-Allah akan mendapat naungan daripada para malaikat. Begitu juga mendapat naungan daripada arsy Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang ikhlas untuk menggali dan mencari jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu Wa Taala, satu langkah kita kepada Allah, 1000 langkah Allah kepada kita. Betapa hebat dan betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita. Kakak-kakak ramai yang dirahmati Maulid ataupun kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu baginda adalah manusia yang menjadi contoh pada segenap sudut, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, satu suri teladan yang terbaik, hasanah. Liman kana yarjullah wal yawm
kehidupan hari akhirat, bukan kehidupan dunia. Dan siapa yang berkendakkan kepada Allah, siapa yang berkendakkan kepada hari akhirat, dan dia adalah orang yang sentiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyaknya, maka kita dapat tahu dan dapat kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita bahawa Nabi ni yang terbaik kat Nabi yang untuk kita ikut sebenarnya bukan ikut sekadar dunia, tetapi yang lebih penting ialah yarjullah wal yawmal akhir. Satu, nakkan keredaan Allah. Yang kedua, nakkan kepada hari akhirat. Sebab ada orang tertanya-tanya, kenapa nak tiru Nabi SAW? Dekat mana nak tiru Nabi? Ada ketikanya Nabi digambarkan dalam hadis miskin sangat, sehingga kan nak makan tak ada makanan, terpaksa share buah tamar dengan siapa? Dengan baginda, dengan isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah, sampai satu tamar kedua. Sampai Nabi SAW apabila sampai musim kemarau dan apabila sampai musim tidak ada hasil dan Nabi SAW tidak ada, kita kata susah waktu tu, sehingga kan Nabi terpaksa letak batu dekat perut, kan? Tak nak bagi ada angin dekat perut. Begitu tak dengan Aisyah pun macam tu juga, dia nak ikat perut. So kalau semata-mata pasal apa? Seolah-olah Islam ni nak gambar awak supaya jadi miskin ke? Kan? Nak orang Islam jadi miskin ke? Tak. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tiru Nabi SAW dekat sini, iaitu cara berfikir Nabi SAW. Cara berfikir Nabi bukan berfikir secara biasa, tetapi al-kayyis. Nabi kata al-kayyis. Apa maksud kayyis? Orang yang bijaksana. Bukan bijak sini. Bijak sini, bijak atas dunia aja. Tapi bijaksana, kata Nabi. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana ialah orang yang buat sesuatu kerja, dia akan buat kerja sehingga selepas mati. Dia bukan takat fikir sampai mati je, tetapi dia fikir selepas mati. Sebab itu adalah gambaran kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah, kita turun ayat kepada kita ataupun turun ayat kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ulama menyatakan Bismillah itu adalah sebahagian pada surah Al-Fatihah, termasuk mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk dalam Al-Fatihah. Dan pada basmalah itu sendiri ada kelebihan yang sangat banyak dan menunjukkan rahmat Allah yang sangat banyak. Selain pada Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW yang penuh dengan rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua orang boleh hafal dah ayat tu. Tidak diutuskan Nabi kecuali untuk memberi rahmat. Pada masa yang sama, Allah, apabila Allah turunkan ayat Quran kepada Nabi SAW dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila kita bertadabbur perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim daripada root yang sama, daripada perkataan Rahimah. Kalau dalam noun dia Rahmah. Rahman pun berasal pada Rahmah ataupun Rahimah. Ar-Rahim pun berasal dari perkataan Rahimah. Tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia akan menjadi yang maha pemurah dan maha penyayang ataupun maha pengasihani. Penterjemah meletakkan makna Rahman dan Rahim itu dengan makna yang berbeza. Hampir sama tapi berbeza. Rupanya kalau dilihat kepada tafsir secara jelas menunjukkan kepada kita, hampir jumhur mufassirin menyatakan apa? Ar-Rahman ialah sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam dan bukan Islam.
kepada semua orang, termasuk yang beriman dan tidak beriman, yang beriman dan yang buat maksiat kepada Allah, yang taat, yang buat maksiat kepada Allah. Yang tu Ar-Rahman. Maksud dia, kita ni jahat ke mana sekalipun kita atas dunia, walaupun kita nampak kecil, tak solat 5 waktu, tak cukup, kan? Still Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita. Begitu juga dengan non-Muslim. Orang tanya, non-Muslim Allah tak sayang ke? Siapa bagi tahu Allah tak sayang? Allah sayang non-Muslim banyak. Banyak. Kalau kita tengok list of billionaires in Malaysia kan, top 10 tak ada pun orang Malaysia kan, billionaire. Kalau top 20 ada terselit seorang. Baik, menandakan 19 non-Muslim, 1 Muslim. Tak sayang lagi ke Allah kepada semua manusia? Adakah Allah sayang orang yang Islam dan beriman sahaja? Tak. Allah sayang kepada semua. Yang tu sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman akan terhenti kasih sayang Allah sekejap je. Maksud dia akan terhenti, mauqif dia, tempat henti dia dekat mana? Apabila habis dunia ni. Apabila seseorang umur dia sekadar dunia saja, Allah ada sifat Ar-Rahman hanya sekadar dunia sahaja. Beza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah gambaran Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan mereka, tetapi Allah mengecualikan mereka yang tidak beriman. Ar-Rahim hanya untuk mereka yang beriman kepada Allah. Ar-Rahim ini tidak terhenti setakat atas dunia, tetapi sifat Ar-Rahim ini eternal. Allah Subhanahu Wa Taala extend eternal tu sampai bila-bila, sampai hari akhirat. Allah Taala yang kita dah faham, Ar-Rahman ni sampai atas dunia saja, tetapi bagi orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan benda yang tidak perlu ataupun tidak mampu untuk kita bandingkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berikan hari akhirat, diberikan penuh dengan kenikmatan yang eternal, yang selama-lamanya. Yang tu Ar-Rahim. Baik. Kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kalau melihat kepada tajuk kita pada hari ini, yang diberikan kepada saya adalah pesanan terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sebelum ataupun selepas turunnya ataupun pesanan baginda, yang paling signifikan untuk kita melihat adalah sebahagian daripada khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan khutbatul wada', selamat tinggal, yang Nabi ucapkan, yang Nabi baca khutbah tersebut yang pertama dan terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Cuma menariknya kalau kita melihat terlebih dahulu ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sahih para ulama menyatakan, walaupun ianya tidak sepakat, tapi yang paling sahih di kalangan para ulama menyatakan ayat Quran yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Yang kita baca ba'dalin. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Satu ayat tu. Itu ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ruhul Ma'ani Al-Alusi, begitu juga dengan tafsir Ibn Abi Hatim, menyatakan bahawa, ambil pandangan daripada Sa'id Ibn Jubair, menyatakan bahawa ayat Quran ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau surah yang terakhir, surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang tu surah yang terakhir. Nah, tetapi ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 281.
Allah kata, dan peliharalah kamu daripada huru-hara hari kiamat, yang pada hari kiamat itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kamu akan disempurnakan setiap balasan kepada tiap-tiap apa yang seseorang menurut apa yang telah dia usahakan, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Maka itu adalah pesanan terakhir Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada siapa? Kepada para sahabat, juga kepada siapa? Juga kepada seterusnya, sudah pastilah kepada kita, bahawa ayat itu didatangkan pada ayat 281. Sebelum tu diturunkan ayat-ayat yang lain, termasuk ayat hutang. Termasuk ayat hutang, dan termasuk surah Al-Baqarah ayat riba 278, dan termasuk ayat-ayat yang lain. Cuma nak menyatakan kepada kita, itu pesanan yang Allah bagi tahu kepada Nabi, bagi kepada Nabi, bahawa sesungguhnya kamu akan kembali kepada Allah, turja'una fihi ila Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan pastikan setiap orang apa yang dia buat, dia akan dapat balasan apa yang telah dia buat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun akan menzalimi setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik. Sahabat-sahabat kita, ini grup apa? Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kalau kita melihat kepada, saya ambil sebahagian daripada intipati daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Nabi ini signifikan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam khutbah Nabi kata, ayuhan nas, wahai manusia. Khutbah Nabi, khutbatul wada' ni special. Nabi tidak menyatakan ya ayyuhalladzina amanu seperti mana ayat Quran, tetapi Nabi menyatakan ya ayuhan nas. Nabi sebut ya ayuhan nas, tak salah saya apabila saya kira lebih kurang dalam 9 kali Nabi sebut ya ayuhan nas. Minta maaf, dia tak sebut ya, tak ada perkataan ya, munadi tak ada. Yang disebut ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW berdakwah ni, walaupun dalam keadaan hajjatul wada', tapi Nabi berdakwah ketika mana waktu ni Nabi bukan sekadar dakwah kepada orang Islam semata-mata, tapi Nabi berdakwah beyond, keluar pada Islam, iaitu Nabi juga mengajak kepada bukan Islam untuk rapat dengan Islam. Maka ia adalah satu benda yang sangat kita nampakkan Nabi ni adalah betul-betul pembawa rahmat, bukan kepada manusia yang nama di Islam, tetapi kepada manusia keseluruhannya. Dan Nabi kata apa? Ayuhan nas, wahai manusia, isma'u minni ubayyin lakum. Wahai manusia semua, dengarlah kalam aku ni baik-baik. Aku nak bagi tahu, nak jelaskan kepada kamu. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Aku nak bagi tahu sesungguhnya aku tak tahu. Aku tak tahu, dan aku merasakan bahawa ini adalah kali yang terakhir aku jumpa dengan kamu pada tahun ini. Fi mawqifi hadha. Dan ini adalah kali terakhir aku berdiri di sini. Di mana? Di Jabal Rahmah. Baik. Nabi SAW sudah bagi dah gambaran, dah cakap awal-awal dah bahawa seolah-olah pada yang ni aku tak jumpa dah hampa semua lepas ni. Yang ni kali yang terakhir aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas pada tahun ini. Selepas pada tahun ini. Baik. Kakak-kakak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bermula pesanan Nabi kepada sahabat-sahabat semua, kepada semua manusia apa dia? Nabi membacakan seperti mana orang duk khutbah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tu standard. Khutbah Nabi, mana-mana khutbah Nabi, Nabi akan mulakan macam tu. Kemudian Nabi masuk isi dia. Nabi kata apa? Usikum ibadallah bitaqwallah. Semua standard khutbah Jumaat yang ni. Apa dia? Bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Takwa ni menarik apabila kita melihat definisi ataupun apa maksud takwa. Cuma saya suka untuk bawa maksud takwa yang mungkin kita semua dah tahu. Cuma kita memperingatkan semula. Takwa dengan maksud lain apabila disembang ataupun dibualkan oleh dua orang sahabat yang besar. Yang seorang nama Ubay bin Ka'ab. Yang seorang lagi nama Umar ibnu Al-Khattab. Umar Al-Khattab satu hari dia tanya kepada siapa? Dia tanya kepada Ubay. Dia tanya, Ubay. Yang saya terjemah lah. Saya tak baca dah yang Arabnya. Saya lagi ambil masa. Ubay, engkau tahu tak apa maksud takwa? Baik. Ubay kata tahu tak sepatutnya? Ubay kata tahulah maksud takwa. Kan? Kemudian Umar ibn Al-Khattab tanya kepada Ubay, kalau hang tahu mana takwa macam mana? Yang ni Umar. Umar adalah di antara khulafa ar-rasyidin yang alim. Dia di antara ulama us-sahabah. Satu buku yang dikarang oleh Sa'id Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sa'id Al-Laham. Dia tulis satu buku, namakan buku tu Ulama Minas Sahabah. Di antara ulama minas sahabah, semua khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, 4 orang tu semua dianggap sebagai ulama sahabat. Sebab kakak-kakak semua ingat bahawa bukan semua para sahabat semua boleh keluar fatwa. Tak. Bukan semua sahabat alim. Tak. Ada sahabat yang memang dia pakar dalam peperangan saja dan tak pernah keluar sesuatu apa pun bab ijtihad, bab hukum hakam kecuali dalam perang. Siapa? Khalid ibn Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid adalah sahabat yang dia memang tak ada talent bab-bab belajar ni. Tapi dia talent belah lain. Baik. Nak bagi tahu bahawa sahabat yang 4 orang ni, salah seorang yang Umar ni adalah di antara sahabat yang jenius dan cerdik. Kalau di pasaran ada buku yang dikeluarkan, saya tak pasti siapa nama penulis dia, Ijtihad Umar ibn Al-Khattab. Sebab Umar di antara sahabat yang paling banyak keluarkan ijtihad selepas kematian Nabi SAW. Ketika mana dia memerintah. Ketika mana dia memerintah, ijtihad yang dikeluarkan itu adalah yang terkini, yang tak ada zaman Nabi SAW, tetapi dikeluarkan ijtihad oleh Umar ibn Al-Khattab dan para sahabat ataupun kita kata AJK fatwa dia yang lain lah. Dia orang ada syura mereka. Baik. Bayangkan Umar, dia boleh tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Hang tahu tak maksud ni? Ubay bin Ka'ab kata, tapi Ubay bin Ka'ab tak sempat menjawab sebenarnya. Ubay bin Ka'ab tanya pula kepada Umar. Maksud dia, Ubay bin Ka'ab ni, dia tahu Umar ni nak bincang dengan dia. Umar dia nak dengar apa kata pandangan, sisi pandang Ubay tentang apa maksud takwa. Maka Ubay tanya kepada Umar, kan, Syammarta, kamu pernah tak sebelum tu, kamu pernah tak berjalan di tempat yang ada duri? Kan? Semua orang pernah dengar hadis ni. Kamu pernah tak jalan di tempat yang ada duri? Umar kata, ya. Kemudian Ubay tanya, apa yang akan kamu lakukan? Kata Umar, Syammart, aku akan angkat jubah aku, tengok kaki aku, dan aku akan pastikan apabila aku pijak, aku tak akan pijak duri-duri dan benda yang boleh melukakan. Aku akan berjalan dengan berhati-hati. Baik.
Kemudian apa kata Ubay? Hada huwa taqwa. Yang itulah taqwa. Apa maksud? Dari perspektif pandangan Ubay bin Ka'ab, taqwa ni adalah apabila kita hidup atas dunia, apabila kita berjalan sehari-hari, termasuk apabila kita bercakap, apabila kita carikan, apabila kita buat something, berhati-hati. Sehingga kan jangan kita tersilap pijak benda yang boleh melukakan iman kita, yang boleh merosakkan kaki kita. Iaitu benda yang diharamkan jangan kita ambil. Benda yang halal tidak ada masalah, benda yang harus silakan. Maka itu adalah maksud at-taqwa. Maka pesan Nabi SAW yang pertama ialah usikum ibadallah bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uhithukum ala ta'atih. Yang kedua, apa dia? Taatlah. Yang ni boleh masuk poin yang pertama lah. Takwa dan taatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Wa astaftihu billadhi huwa khair. Siapa yang bertakwa, siapa yang tak buat maksiat, siapa taat kepada Allah, orang yang taat ni sentiasa Allah akan bukakan pintu rezeki dan pintu kebajikan untuk dia. Sebab itu orang yang bertakwa, taat kepada Allah, dia ni tak fikir sangat. Bukan tak fikir macam mana, dia tak bimbang rezeki yang Allah bagi kat dia. Sentiasa Allah akan bagi jalan kat dia. Maka orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, berhati-hati dalam kehidupan dia, tak buat benda haram, dia hanya buat benda yang diizinkan oleh Allah, dan dia taat kepada apa yang Allah perintahkan. Orang tu kata Nabi SAW, hidup atas dunia dia akan murtah. Murtah ni apa maksud? Dia tak bimbang. Sebab atas dunia sekarang kita bimbang, cukup, kerja tak ada, macam mana ni kan, harga barang sekarang pula naik. So kita risau benda tu. Kalau kita tak risau kepada diri kita, kita risau kepada anak kita. Anak aku ni nanti nak graduate, macam mana ni? Dia kerja tak ada lagi ni. Kan? Lepas tu dah ada cucu, bimbang kat cucu kita pula. Allah, cucu aku ni macam tu lah. Maksud dia, sampai bila-bila pun hidup kita penuh dengan kebimbangan. Tetapi orang yang bertakwa dan orang yang fokus dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia tidak akan orang kata dibebani dengan pemikiran dan beban-beban sedemikian rupa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lagi, ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ila an talqaw rabbakum. Nabi kata, wahai manusia, iaitu nyawa-nyawa kamu, harta benda kamu, semuanya pun adalah suci sehingga kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Yang ni kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa yang nak ditekankan kepada hadis yang ni pula, bahawa harta, nyawa adalah benda yang paling berharga sekali apabila berada di zaman Nabi, satu. Yang kedua, dua-dua ni benda yang ada atas dunia. Maka selepas zaman Nabi, di akhir zaman, Nabi SAW mengingatkan di hadis yang lain, banyak-banyak hadis yang lain tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maka seolah-olah hadis ini nak memperingatkan kita akhir zaman ni ujian cukup banyak. Dan Nabi sendiri pun bagi tahu akhir zaman akan berlaku peperangan yang banyak. Akhir zaman orang akan mencuri, tak kira benda macam-macam. Sekarang ni ramai scammer, kan? Ramai scammer. Saya terkena juga scammer baru ni, nak pindah rumah punya pasal, kan? Siapa bank in dulu, bermaksud dia lock dulu deposit rumah, deposit setengah bulan.
Awal tu minta deposit sebulan dulu. Kemudian kata tak apa, kalau tak boleh sebulan, setengah bulan. Setengah bulan, bagi-bagi setengah bulan tu hilang terus. Kan? So, macam-macam manusia sekarang. Sebab itu Allah Subhanahu Taala mengingatkan kita. Yang pertama, harga nyawa manusia di akhir zaman murah sungguh. Sehingga kan kita sekarang ni dengar kes kematian setiap hari dalam berita, kita tak ada rasa apa pun. Sebab apa? Dah biasa sangat dah. Kan? Dah biasa sangat dah. Dengar berita mati ni, kita dengar mati tu macam Allah. Macam tak ada apa-apa. Macam main game je. Kalau budak duk main game, duk bunuh orang main game tu kan. Macam tu je. Dia rasa orang kes kena bunuh. Tak ada apa. Relax macam tu je. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita di sana ada bulan haram. Nah, di sana ada bulan haram yang diharamkan untuk berperang padanya. Nabi kata haram talqu rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha. Maka haram ke atas kamu yang suci ini pada hari yang suci ini dan pada negeri kamu ini, maka kamu semua nanti akan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bertanyakan an a'malikum. Bertanyakan apa? Bertanyakan apakah amalan kamu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala kata ni, berdasarkan amalan kita, maka kita kena melihat kembali apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi. Nabi kata yang pertama inna dima'akum, iaitu nyawa manusia. Nyawa manusia di akhir zaman sangat murah dan kita tidak merasakan bahawa nyawa itu adalah orang yang berada di sekeliling kita adalah sebahagian daripada kita. Maka Nabi mengingatkan kepada kita bahawa jaga betul-betul ahli keluarga kita, jaga betul-betul ukhuwah di antara kita, jaga betul-betul orang sekeliling kita. Maka siapa yang merasakan bahawa nyawa orang lain itu murah, bermaksud kita dah hilang salah satu nikmat iman dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, amwalakum. Nabi mengingatkan kita bahawa kita diharamkan untuk ambil benda yang tidak dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan. Di antaranya sekarang ni adalah harta. Harta ni macam-macam lah. Di antara benda yang Nabi SAW ingatkan ialah di akhir zaman orang akan curi tanah ni macam tak ada apa pun. Walaupun kita ni orang Marhain, tanah tak ada. Tetapi rupanya golongan, bukan Marhain, golongan Kayangan pula duk pergi ambil tanah orang. Dan golongan Marhain juga boleh buat benda tersebut. Kebetulan, bila baca hadis ni, benda tu berlaku kepada jiran saya minggu lepas. Dia buat apa? Jiran tu, dia pergi jumpa seorang orang tua ni. Ya, seorang orang tua ni. Orang tua ni tengah sakit tenat. Dia pergi buat apa? Dia tahu kata orang tua ni ada banyak tanah. Dan dia tahu number tanah. Dia sebab dia adik-beradik jauh, 2-3 pupu. Share grant dalam satu grant tu. Kan ada number grant tu, lot-lot tanah tu. Maka dia pergi jumpa orang tua ni baru balik daripada hospital. Nah, baru balik daripada hospital. Dia buat surat apa? Orang tua ni bagi tahu kat dia, aku nak bagi tanah kat hang duduk dekat situ sampai hang mati. Hang kena kembalikan kepada anak-anak aku balik tanah tu. Tapi yang menerima ni, yang menerima orang kata amanah untuk duduk ni dekat tanah kawan tu, dia pergi pejabat tanah. Di pejabat tanah tu dekat depan tu ada typist. Kan? Typist ni dia ada dah dia punya template, surat hibah, surat pindah milik apa semua. So dia tukar daripada dipinjamkan tanah tu sampai akhir hayat dia tukar buat hibah. Tak perlu tanda tangan, dicadangkan oleh typist tu, hang jangan minta tanda tangan sebab nanti tanda tangan susah sebab dia duduk sakit. Buat apa? Ni, thumbprint. Hang bawa
tempat apa nama untuk cop jari tu, cop jari kat situ. Kan? Maka dia buat benda tu. Dia buat benda tu pergi kat orang tua tu sampai berkelahi dengan anak-anak orang tua tu. Sebab anak-anak dia terkejut dengan apa yang dibuat oleh rupanya dua pupu. Dua pupu dia yang mana dua pupu dia ni kata apa? Ayah dia hibah, hadiahkan tanah tu untuk dia duduk sampai bila-bila. Maksud dia hibah, bagi hadiah terus. Tapi anak apa nama dia ni pula, anak-anak orang tua ni dah tahu dah. Ayah ni dah tulis surat dah sebelum tu nak apa? Nak bagi pinjam duduk tanah ni sebab dia ni orang susah. Orang susah pun ambil kesempatan atas kesenangan orang lain pun ada. Rupanya ingat kot ambil kesempatan di atas orang susah. Rupanya ada orang susah ambil kesempatan di atas kesenangan sebab kebaikan orang tu. Maka dapat benda tu dekat tanah tu dekat dia. Sebagai contoh, sebab apa? Nabi SAW kata, man akhadha minal ardi syai'an atau man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqin khusifa bihi yawmal qiyamah ila sab'i ardin. Nabi kata, siapa yang ambil harta orang lain walaupun sejengkai, tanah orang lain sejengkai je, Allah Subhanahu Taala hari akhirat nanti khusifa bihi, Allah Taala akan tenggelamkan dia di dalam perut apa nama perut bumi dengan 7 lapisan bumi, 7 lapisan tanah. Bermaksud ia adalah perbuatan yang tidak diharuskan. Dengan kata lain, zaman sekarang bukan takat ambil harta tanah dan Nabi sebut shibran, sekecil-kecilnya sejengkal, tetapi perkara-perkara yang melibatkan properti dan sebagainya sekarang ni di akhir zaman kes penipuan itu adalah sangat-sangat orang kata berlaku macam tu je. Maka Nabi kata apa? Faman kanat 'indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Maka Nabi kata beramanahlah kamu. Kamu kena amanah dengan nyawa orang, jaga elok-elok. Kamu kena amanah dengan apa nama dengan harta kamu. Bila kata beramanah ni, saya teringat apa nama kita zaman kita ni kan, apabila orang drive kereta, saya tak pastilah. Saya alhamdulillah saya dapat orang kata apa, mengelak benda tu. Zaman sekarang orang suka drive kereta sambil tengok handphone. Kan? Tengok handphone tiba-tiba langgar orang mati. Kita nak kira macam mana? Kita nak kira dia membunuh dengan sengaja. Dalam Islam ada orang kata ada perbincangan, bunuh dengan muta'ammidin, bunuh dengan sengaja atau ghair muta'ammidin, atau tidak sengaja. Tapi dia tahu bahawa memandu sambil tengok handphone, duk layan handphone ni kan, adalah perbuatan yang sangat orang kata bahaya. Tapi dia buat juga. Bila buat juga, Allah tunjuk apa? Dia pergi langgar orang tu mati. So macam mana tu? Kan? So siapa yang betul-betul beramanah, dia takkan buat benda yang tidak sepatutnya. Dia takkan buat benda yang tidak sepatutnya. Zaman sekarang macam-macam ada hand free boleh buat. Maka gunakanlah teknologi yang ada pada tempatnya. Maka beramanahlah pada benda yang sebesar-besarnya sampailah benda yang kecil-kecilnya. Baik. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW kata lagi, ya ayuhan nas, wa inna kull riba mawdu' walakin lakum ru'us amwalikum la tudlamuna wa la tudlimun wa qadallahu annahu la riba wa inna riba ammi al-Abbas bin Abdul Muttalib mawdu'u kulluh. Baik. Yang ni riwayat berbeza-beza sebut tentang lafaz ni. Cuma yang ketiga ialah Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita apa tentang amalan riba. Nabi bagi tahu bahawa riba itu adalah diharamkan. Jangan kamu menzalimi orang lain dengan melakukan riba. Baik. Nabi SAW, riba semua kita tahu dan kita rasa tak ada apa-apa riba ni. Cuma nak bagi tahu Nabi SAW, riba ni dah berlaku sebelum zaman Nabi, zaman jahiliyah. Dan di antara orang yang ada harta yang banyak, orang kaya yang buat riba ni, bapa saudara Nabi sendiri.
Waktu tu bapa Zara Nabi baru masuk Islam. Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas Abdul Muttalib dia lambat sikit masuk Islam. Nah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kalau kakak-kakak, abang-abang sekalian baca kisah sirah, ada tak Abbas bin Abdul Muttalib ni waktu Nabi duduk kat Madinah 10 tahun ni, cerita pasal Abbas bin Abdul Muttalib ada tak? Tak ada. Sebab apa tak ada? Abbas tak duduk dekat Madinah. Abbas dia stay dekat Mekah. Sehinggalah Nabi buat comeback 10 tahun kemudian. Ketika mana Hajjatul Wada'. Sebelum tu Fathul Mekah. Ketika mana Fathul Mekah, Abbas Abdul Muttalib baru masuk Islam. Beserta dengan Abu Sufyan dan lain-lain. Baik. Yang bestnya, Abbas ni kaya. Dan Abbas bin Abdul Muttalib ni kaya. Baik. Abbas bin Abdul Muttalib, cerita dia, Nabi sayang sangat dekat dia. Tapi sayang Nabi kat dia tidak menghalang Nabi SAW buat benda yang sepatutnya. Baik. Tanda sayang Nabi pada dia, kalau kakak-kakak, abang-abang masih ingat, pernah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay bin Salul, minta maaf. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, kakak-kakak sekalian? Ingat tak siapa? Ketua apa? Ketua munafik. Ingat kan? Baik, saya ingatkan. Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, yang mana dia ni, sebelum dia mati, Nabi pun tahu kata dia munafik. Sebelum dia mati, dia minta kepada anak dia. Anak dia pun nama Abdullah juga. Nabi menamakan dengan nama Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Boleh buat gitu. Baik. Abdullah ni, anak dia ni, pergi jumpa Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ayah aku, Abdullah bin Ubay, Nabi tahu dah kata yang ni adalah kepala paling busuk sekali. Minta jubah kamu ya Rasulullah, untuk nanti dia mati dikafankan bersama dengan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala mempermudahkan perjalanan dia di hari akhirat nanti. Baik. Abdullah bin Ubay bin Salul minta dah. Nabi bagi dah. Nabi bagi. Sehingga kan Allah Subhanahu Taala tegur Nabi dalam surah At-Taubah ayat 70. Allah kata Nabi bukan sekadar bagi jubah. Nabi pergi solat kepada Abdullah bin Ubay, sehingga Allah melarang keras Nabi SAW. Allah kata jangan kamu solat kepada Abdullah bin kepada mereka yang tidak Islam. Maksud dia Allah Subhanahu Taala bagi tahu kepada Nabi Abdullah bin Ubay sebenarnya Islam pura-pura. Baik. Tapi Abdullah bin Ubay ni dia minta jubah. Tapi Nabi bagi jubah Nabi. Sebab apa Nabi bagi jubah Nabi? Sebab Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab bapa saudara Nabi. Ketika mana Nabi SAW salah, ingat nak Abdullah bin Abbas ni bapa saudara Nabi, ketika mana perang Badar, bapa saudara Nabi ni dia lawan Nabi. Maksud dia Abdullah bin Abbas ni sekali dengan siapa? Sekali dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu tu dia stay kat Mekah. Sekali dengan Abu Sufyan, sekali dengan siapa nama Abu Jahal. Tapi Abu Jahal mati di medan Badar. Abdullah bin Abbas, bapa saudara Nabi, lawan Nabi pada perang Badar. Maksud dia di pihak kafir Quraisy. Tapi Abdullah bin Abbas tidak terbunuh. Dia dijadikan salah seorang pada 70 orang tawanan perang. Waktu lepas perang tu, apa jadikan Abdullah bin Abbas, bapa saudara Nabi ni? Abdullah bin Abbas, Al-Abbas. Abdullah bin Abbas tu sepupu Nabi lah. Minta maaf. Selalu sebut Abdullah bin Abbas. Jangan kita sebut Abbas saja ni. Baik. Abbas, bapa saudara Nabi ni ketika mana lepas perang Badar, baju dia habis koyak abak. Tak ada baju. Maka Nabi tanya kepada orang Madinah, siapa boleh pinjamkan jubah dia
kepada Al-Abbas supaya dia boleh pakai. Sebab apa? Nabi rasa rahmah, Nabi rasa belah kasihan dekat pak saudara dia. Walaupun pak saudara dia tak bersama dengan dia, tentang dia, tapi dalam bab tu Nabi jaga kebajikan pak dia, pak saudara dia. Maka tahu tak siapa jubah? Yang bagi jubah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu tu Abdullah bin Ubay tak tentang Nabi lagi. Sebab waktu tu Abdullah bin Ubay tentang Nabi ketika mana tahun ketiga dah Nabi duduk dekat Madinah. Ketika mana sebelum perang Uhud baru Abdullah bin Ubay start dia punya gerakan dia. Sebelum tu 2 tahun Abdullah bin Ubay stay, tengok dulu, buat observation dulu macam mana ni Muhammad ni. Dia tengok kelemahan, kekuatan, macam mana dia kumpulkan segala orang kata maklumat yang sepatutnya. Yang tu Abdullah. Maka nak beritahu apa? Nak beritahu Abdullah bin Ubay ni bagi pinjam baju dia, jubah dia kepada Al-Abbas. Akhirnya bagi seolah-olah apa dia gantikan semula, bagi jubah seperti mana yang diminta oleh Abdullah bin Ubay kepada Abdullah bin Ubay, seolah-olah apa, tak apalah aku bagi sebab dia pernah bagi dekat pak saudara aku. Okey. Baik. Kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Abbas dalam kisah ni Nabi SAW kata apa? Diharamkan riba, selepas ini tidak dibenarkan ada riba pula dah. Ada riba lagi selepas ni. Maksudnya di saat ini diharamkan riba. Nabi umum benda tu dekat mana? Bukan kat Madinah, tapi Nabi umum dekat Mekah. Banyak benda yang Nabi umum dekat Mekah. Dan Nabi kata wa inna riba ammi, dan riba bapa saudaraku dekat Mekah. Dia adalah banker. Dia jadi bank. Dia yang bagi pinjam dan buat komit kepada riba ni. Dia mempopularkan riba tersebut. Orang tanya, hang pinjam dengan siapa ni? Pinjam dengan Al-Abbas, sebab Abbas kaya. Dan cara pinjaman ke Abbas, siapa pinjam kepada aku 10 dinar, dia kena bayar balik 11 dinar. Dan extend, lagi lama dia lambat bayar, benda tu akan naik bunga tambah dan tambah. Baik. Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya aku mengharamkan riba. Yang pertama aku mengharamkan adalah riba bapa saudaraku, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan keseluruhannya. Dia sebut nama pak saudara tu. Sebab Nabi SAW nak beritahu pada hukum Islam tidak memilih sesiapa. Bahkan bapa saudaraku, sekiranya aku nak kena buat ke atas bapa saudaraku untuk melakukan perkara ini, aku akan buat. Maka dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan bapa aku. Seperti mana hukum hudud sebagai contoh. Nabi SAW kata apa? Wa in sariqat Fatimatu binti Muhammad. Kalau yang curi benda tersebut adalah Fatimah binti Muhammad, laqata'tu yadaha. Aku akan potong tangan Fatimah kalau dia buat. Maka yang ni pula Nabi kata apa? Benda yang pertama yang aku haramkan, yang bapa saudara aku duk buatlah ni. Riba. Aku nak beritahu wahai bapa saudara, riba itu diharamkan. Kita haramkan riba ke atas bapa saudara aku dulu dan keseluruhannya, wa kulluh. Baik. Seterusnya, poin yang seterusnya, Nabi SAW kata apa? Nabi SAW menyatakan bahawa di sana ada satu benda yang orang Arab suka buat. Wa anna kulla damin kana fil jahilati mawdu'. Sesungguhnya dendam adalah sesungguhnya darah pada zaman jahiliah adalah satu perkara yang sangat dipentingkan. Dan Nabi SAW kata fahuwa awwalu ma abda'u bihi min dima'il jahiliyah. Dan Nabi SAW memulakan apa? Memulakan perkara yang pertama ialah mengharamkan untuk balas dendam darah dengan darah yang dinamakan ma'athir ataupun as-sa'ru. Maksudnya apa dia? Dendam. Nah, dendam.
Maka Nabi beritahu apa? Dendam ini adalah amalan fahuwa minal jahiliyah, adalah di antara amalan orang jahiliyah pada dendam tersebut. Baik. Sebab apa? Sebab dendam ini Nabi kata sesungguhnya dendam ini sama ada dendam ini adalah yang tidak patut dilakukan adalah dendam sebab ada pembunuhan yang sengaja dan tidak sengaja. Yang sengaja itu memang kena hukuman dah. Yang tidak sengaja pada zaman jahiliah memang betul-betul tak sengaja. Saya pun tak boleh nak sebut pendetilan. Maka apa jadi? Mereka pada zaman jahiliah, siapa yang tak sengaja bunuh orang, kan, tak sengaja bunuh orang ataupun mempertahankan diri, dia akan apa? Dia akan dijatuhkan hukuman bil asa wal hijr. Bil asa wal hijri. Dia akan orang kata katok dah, dipukul beramai-ramai di depan orang dan dibaling batu beramai-ramai macam hukum rejam tu. Maka amalan tersebut dimusnahkan. Bahkan bukan setakat tu, dibunuh balas. Wa fihi mi'atu ba'irin, kena bayar pula 100 ekor unta kepada orang yang dibunuh yang tak sengaja tersebut. Kena pula hukuman bertambah-tambah. Dah lah dia mati, tambah pula ahli keluarga dia kena tanggung. Nabi kata tak boleh, itu fahuwa minal jahiliyah. Maka ikutlah terhadap hukum yang telah digazetkan dan dilaksanakan di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Kakak-kakak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, abang-abang sekalian, seterusnya Nabi SAW kata apa lagi? Nabi SAW kata poin yang kelima. Poin yang kelima, Nabi kata ayuhan nas, fa inna syaitan qad ya'isa min an ya'budu bi ardikum hadhihi abadan walakinahu in yata' fima sawa dhalika faqad radiya bihi ma tuhqiruna min a'malikum fahdharuhu ala dinikum. Nabi SAW bagi tahu apa? Berhati-hati. Nabi suruh berhati-hati dengan apa? Dengan syaitan. Nabi kata sesungguhnya syaitan ini, kalaulah kita tidak melakukan benda yang besar, kesalahan yang besar, jangan kita dabik dada. Sebab syaitan akan memastikan kita dikalahkan dengan benda-benda yang kecil. Ingatlah tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian, syaitan ni dia sangat-sangat halus. Macam saya duduk tengah cakap, kita rasa macam aku macam pandai pada orang. Yang hadir majlis ilmu, kita kata apa? Alhamdulillah aku hadir majlis ilmu. Banding dengan mereka tu, kan, haram tak pergi majlis ilmu, kan, pahala pun tak ada, pergi tempat berdosa. Baik, kita rasa macam mana? Kita rasa kita ana khairun minhu. Jadi sifat kita jadi seperti mana syaitan kata apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku adalah lebih baik daripada engkau. Aku diciptakan daripada api sedangkan engkau diciptakan daripada tanah. Baik. Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa halusnya syaitan. Saya selalu duk baca benda ni ataupun beri gambaran. Syaitan ni sangat licik dan sangat jahat kepada kita sehingga kan Nabi Yaqub alaihissalam, siapa yang obses ataupun tengok kisah Nabi Yaqub alaihissalam, dia adalah kisah dalam surah Yusuf, exactly surah Yusuf terutamanya, cerita tentang dakwah Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Dan di antara dakwah yang dijelaskan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, dia cakap kepada anak yang dia sayang iaitu Nabi Yusuf, dia tanamkan akidah sejak kecil. Apabila Nabi Yusuf dia cerita, dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok matahari, semuanya tunduk dan sujud kepada dia. Apa kata Yaqub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Dia kata inna syaitan lil insan aduwwun mubin. Ayat 6, ayat 5 surah Yusuf, surah 12 ayat 5. Apa kata Nabi Yaqub? Nabi Yaqub kata sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nabi Yaqub kata kat siapa tu? Kata dekat Yusuf.
Yusuf pegang kata-kata ni. Sebab waktu kecil ayah dia dah terapkan dah. Dan apa yang ayah dia kata sebelum tu, Nabi Yaqub kata la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik, jangan hang cerita benda-benda yang hang dapat tadi, mimpi tadi kepada saudara-saudara hang, abang-abang hang jangan cerita. Sebab aku takut akan fayakidu laka kaida, mereka akan buat benda yang tak baik kepada kamu. Baik. Bestnya ayat ni nak sebut kat kita apa dia? Nabi Yaqub dia bagi tahu kepada Yusuf awal-awal, Yusuf, musuh engkau satu. Musuh engkau syaitan. Musuh engkau bukan abang engkau. Musuh engkau bukan jiran engkau. Musuh engkau bukan orang Cina depan rumah hang. Musuh engkau bukan orang India yang duk buat bising tiap-tiap hari dekat taman rumah kita. Bukan India yang duduk suka orang duduk dalam dekat flat yang ada India. Bukan India yang duduk kencing dalam lift tu. Bukan. Apabila dia orang duduk minum tu. Bukan. Yang jadi musuh utama kita, menyebabkan kita jadi berkeling dengan orang ni, satu je, syaitan. Baik. Sebab apa? Nabi kata, inna syaitan yajri ala majraddah. Syaitan ni adalah penyebab. Syaitan ni, dia macam mana modus operandi dia? Dia akan masuk ke pembuluh-pembuluh darah manusia. Maksud yajri ala majraddah, darah ni maksud dia apa? Benda ni tak nampak. Kalau masuk dalam darah, nampak tak syaitan? Benda dalam darah ni kita tak nampak dengan mata kasar kita. Nabi nak bagi tahu apa? Syaitan sehalus itu dia boleh perkena kita. Salah Al-Khalidi dia menyatakan apa? Dia mengingatkan kita bila saya baca surah Nuh, Dr. Salah kata apa? Ingatkah kamu syaitan berjaya menewaskan Adam alaihi salam? Nah, ketika mana Adam duduk dalam syurga, syaitan kata apa? Fawaswasa lahum syaitan. Telah dibisikkan kepada dua orang ni dengan bisikan yang mengancam. Ancam ni macam mana? Hebat, bisikan yang hebat, suruh makan buah khuldi tu. Walaupun Allah kata la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, tapi depa bukan dekat makan terus. Fa'azallahum syaitan. Syaitan berjaya menurunkan mereka berdua, menelanjangkan mereka berdua daripada syurga turun atas dunia. Baik, siapa punya kerja ni? Setan. Dr. Salah kata apa lagi? Ingatkah wahai orang mukmin sekalian, setan yang sama juga menghasut anak Nabi Adam supaya membunuh saudara yang seorang lagi. Semua kita tahu kisah apa? Qabil dengan Habil. Sebab apa Qabil boleh bunuh Habil? Setan punya pasal. Baik. Tak cukup lagi. Dia bawa lagi. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni Nabi. Bukan Datuk Seri Nuh. Bukan Tan Sri Nuh. Kan? Bukan Mufti Nuh. Ni Nabi. Lagi besar pada semua orang. Nabi Nuh alaihi salam, dia tarbiyah anak dia, dia tarbiyah isteri dia, berapa tahun? 1000 sana. 1000 kecuali 50 tahun. Bermaksud dia dakwah 950 tahun. Dakwah 950 tahun, bini dia ikut tak? Khalas. Bini dia tak ikut. Dalam surah Nuh, cerita juga kepada kita, dalam surah Hud, cerita juga kepada kita, salah seorang anak Nabi Nuh, ikut tak Nabi Nuh AS? Tak ikut. Akhirnya dihanyutkan. Baik. Dua orang yang paling Nabi sayang, Nabi Nuh sayang, ditarbiah direct oleh Nabi Nuh AS, akhirnya tak ikut Nabi Nuh. Kerja siapa ni? Setan. Nabi Lut, isteri dia, tak ikut dia. Baik. Maka kalam yang menarik oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia menyebut apa? Syaitan yang sama itu, syaitan zaman Nabi Adam, masih ada lagi tak syaitan tersebut pada zaman Nabi Nuh? Ada. Syaitan zaman Nabi Nuh ada tak pada zaman Nabi Nabi Lut alaihi salam? Ada. Syaitan yang ada pada zaman Nabi Lut alaihi salam ada tak lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada.
Syaitan yang ada pada zaman Nabi, ada tak lagi syaitan tersebut pada zaman kita? Ada. Tak mati. Baik. Bermakna apa? Hebat ke tak hebat syaitan ni, kakak-kakak sekalian? Kalau kita kata syaitan hebat, tak jatuh pun akidah kita. Kita akui, syaitan memang hebat. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa idza quri'al Quran fasta'id billah. Baca Quran pun kena minta berlindung dengan Allah. Walaupun yang kita nak buat tu benda baik. Baca Quran pun minta lindung dengan Allah. Sebab apa? Syaitan ni hebat. Sebab apa? Kita tak mampu tengok syaitan. Syaitan mampu tengok kita. Kita tak boleh nampak dia. Dia nampak kita. Hanya satu saja yang boleh menyelamatkan kita dari syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata fasta'il billah, minta lindung daripada syaitan melalui aku. Nak kata apa dia? Nak kata ayat Nabi Yaqub, inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi setiap manusia. Musuh kita bukan orang. Musuh kita adalah siapa? Syaitan. Maka yang kelima, Nabi at-tahdzir minasyaitan. Nabi bagi amaran bahawa musuh kita yang paling nyata adalah syaitan yang direjam. Syaitan yang hidup pada zaman Nuh, yang hidup pada zaman Adam, masih lagi ada pada zaman kita. Kalaulah mereka itu ambil PhD, dah berapa puluh ratus PhD, pakar apa? Pakar macam mana untuk menyesatkan manusia. Nah, bermakna apa dia? Mereka hebat. Tapi hebatnya mereka tak boleh lawan dengan pencipta mereka. Dengan pencipta pelindung kepada kita. Allah sendiri yang memberikan perlindungan dengan kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita bukan setakat minta perlindungan daripada fizikal, tetapi kita minta lindung hati kita. Perisai yang paling ampuh untuk hidup kita adalah kita minta Allah Ta'ala lindung hati kita. Baik. Yang tu yang kelima. Kemudian Nabi SAW kata apa? Ayuhan nas, inna zaman qad istidaraka hayatihi yawma khalaqallahu as-sanawat wal ard. Inna iddata syuhur 'inda Allahi 12 syahra. Baik. Ayat ni cerita tentang apa? Cerita tentang ada bulan yang diharamkan untuk buat kejahatan pada bulan tersebut. No? Pada zaman Nabi SAW ada 4 bulan. Zaman kita pun bulan yang samalah. Bulan apa yang dipanggil Ashhurul Hurum ni? Bulan haram ni? 4. Yang pertama Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, Nabi tak bagi tahu. Yang ni adalah qaul daripada Al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir kata apa? Sebab apa dinamakan ini dinamakan Syahrul Hurum? Sebab Allah Subhanahu Taala mengharamkan perbuatan kejahatan pada waktu ni. Dan digalakkan melakukan kebajikan dan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab bulan haram ni, 4 bulan ni, buat baik Allah Ta'ala akan gandakan pahala kebaikan. Begitu juga bulan haram ini, Allah Subhanahu Ta'ala akan menggandakan dosa keharaman sesuatu benda. Maksud dia kalau kita buat bulan biasa ni, selain pada bulan haram ni, satu dosa Allah Ta'ala akan kira catat satu dosa. Tapi kalau kita buat satu dosa pada bulan yang diharamkan oleh Allah, Allah Subhanahu Ta'ala akan gandakan dosa kita. Bukan sekadar gandakan pahala, tetapi Allah Subhanahu Ta'ala menggandakan dosa juga kepada kita. Ini juga mengingatkan kita bahawa setiap yang Allah berikan kepada kita, banyak sungguh kelebihan-kelebihan waktu-waktu tertentu untuk kita buat ibadat, untuk kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hargailah masa yang diberikan. Masa itu ialah umur kita.
Sebab itu surah wal asr. Saya jual buku tu tapi tak ada dalam bahasa Melayu. Target saya adalah bahasa Arab. Satu buku tajuk dia Khittatu Barraqah Lidin Nafsi Tawaqah. Maksud dia apa dia? Plan untuk orang yang berjaya untuk mencapai kejayaan bagi diri orang yang tawaq. Tawaq ni bukan orang Kedah rasa tawaq hebat, bukan. Tawaq ni yang bersungguh-sungguh. Baik. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dia tulis buku tu. Dan buku tu adalah buku Arab yang pertama yang saya baca di Jordan dulu. 20 tahun lepas. Saya masih ingat poin dia. Dia kata, dinamakan wal asr. Allah Ta'ala bersumpah dengan asr. Asr ni kita tahu yang tu waktu asar. Asr ni maksud dia masa. Dan asr juga maksud dia adalah asran. Asran ni waktu asar. Dan al-asru juga bermaksud satu benda yang diperah. Kalau kita pernah pergi ke Mekah, buat umrah sebagainya, pernah tak dengar perkataan asir? Asir. Siapa tahu perkataan asir? Asir tu apa dia? Kotlah pernah dengar? Pernah tak dengar? Pergi umrah, pergi Mekah, mesti dengar nak minum asir. Asir tu jus. Jus ni, macam mana kita nak dapat jus tu? Kita kena perah. Kita kena perah. Kalau kita nak burtukal, air orange. Orange tu, kalau cara orang dulu, perah lah. Kan? Perah orange tu, untuk kita dapatkan hasil dia. Maka Allah kata apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa. Demi masa kat tu Syekh Salah kata apa? Ia bermaksud wal asr, Allah Taala nak kita perah masa kita betul-betul. Walaupun kita perah macam mana masa kita betul-betul, contoh dia limau atau sebiji tu, kalau kita perah, kita takkan dapat hasil perahan tu sebanyak sebiji limau tu. Kita akan tolak kulit dia, akan tolak yang lain-lain. Kita akan dapat hasil pada asir. Air tu banyak ke sikit? Sikit ya. Macam tu kehidupan kita. Dia kata kita perah betul-betul waktu kita ni, yang betul-betul kita perah sebenarnya yang betul-betul berkualiti, yang kita dapat parti dia bukan banyak pun, sikit. Itulah amalan kita. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Kecuali hanya orang yang beriman dan beramal saleh saja, dengan keberkatan amalan yang dia buat, Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia bagi kita lepas masuk dalam syurga. Sebab itu Nabi SAW kata, la yadkhulu amaluhu al-jannata. Tak ada seorang pun di kalangan kamu yang boleh masuk syurga. Tak ada seorang pun. Kemudian sahabat tanya, hadis riwayat Imam Ahmad, sahabat tanya, tak ada seorang pun ke Rasulullah termasuk kamu ke? Nabi kata, na'am, termasuk aku. Nabi kata, wala ana illa yadkhulu al-jannah. Aku juga tidak terkecuali. Aku juga tidak masuk syurga illa birahmati minallah. Kecuali dengan apa? Kecuali hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, kita naknya amalan yang kita buat banyak mana sekalipun, kita ni tidur je banyak, kan? Amalan yang kita buat yang betul-betul diterima, yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul ikut seperti mana yang Nabi nak, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, sikit dia. Seperti mana yang kita duk try perah tu, kita dapat sikit dia. Baik. So, yang tu, yang keenam. Maksud dia Allah Subhanahu Taala nak kita intibah, nak kita betul-betul take care pasal masa. Pasal masa. Baik. Sebab masa kita tak banyak. Masa kita sat. Nahnu ka'ayyam. Kita seperti mana bilah-bilah hari. Makin lama kita hidup, bermakna makin pendek umur kita. Baik. Yang ketujuh. Nabi SAW kata apa lagi? Ayuhan nas, wahai manusia, inna linisaikum alaikum haqqa wa lakum alaihinna haqqa wa lakum alaihinna ala yuwat'ana furashakum ghairakum wa la yudkhilna ahadan takrahuna buyutakum. Baik. Nabi SAW kata apa? Wahai manusia,
Sebagaimana kamu ada hak, ni orang lelaki ada hak ke atas isteri kamu, seorang suami ada hak ke atas isteri dia, maka Nabi kata apa? Isteri juga ada hak ke atas lelaki. Sekiranya mereka menyempurnakan, sekiranya kamu menyempurnakan hak kepada mereka dan mereka boleh menyempurnakan hak kepada kamu, maka kamu juga berhak diberikan makan dan pakaian dalam suasana penuh dengan kasih dan sayang. Yang ni Nabi SAW kata kepada siapa? Kata kepada wanita. Tapi Nabi lebih tekan kepada pihak lelaki. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, macam mana saya nak baca sikitnya. Nabi kata, wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna 'indakum 'awanun. Nabi SAW kata apa? Layanilah wanita, iaitu isteri-isteri kamu dengan baik dan berlemah lembutlah kepada mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia, dan hak kamu dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang lain yang bukan hak ke dalam rumah kamu yang dia tidak sukai. Maksud dia lelaki tak suka untuk orang rumah dia buat masuk orang lain, tak boleh, kena minta izin dia. Dan kamu dilarang untuk melakukan zina. Yang ni kata Nabi SAW kepada pihak lelaki. Baik. Pada ni ataupun pada hadis ni, Nabi SAW bagi satu pesanan yang sangat istimewa kepada suami untuk apa? Untuk menghargai isteri masing-masing. Bayangkan yang ni dalam khutbah Nabi ni. Ramai orang, tahu tak khutbah waktu tu berapa ratus ribu orang? 120,000 orang. Dalam sirah A'lam An-Nubala berkata paling ramai semungkin 120,000 orang yang berkumpul ketika mana Hajjatul Wada. Baik. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, istausu bin nisa. Maka buat baiklah kamu kepada isteri-isteri kamu dengan berlemah lembut. Baik. Cerita dia panjang, cuma kita nak pendekkan, nak menyatakan bahawa Nabi SAW adalah seorang lelaki, adalah seorang suami yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala berikan contoh kepada kita. Bayangkan macam mana Nabi boleh tarbiyah Aisyah. Saya bagi mukadimah tadi, Aisyah hidup susah dengan Nabi sampai bekalan makanan habis, sampai terpaksa satu tamar share 2 kerat 2. Sampai tahap tu. Kalau kita kata apa, amboi laki aku tak raja ke? Kan? Laki aku teruk sangat ni, sampai tamar pun kena bahagi 2. Kan? Tetapi keadaan pada waktu tu memang semua orang menghadapi waktu tersebut, dan Nabi adalah salah seorang daripada dia. Dan betapa Nabi SAW berjaya untuk melenturkan ataupun berjaya untuk orang kata mentarbiah isteri dia dan anak-anak Nabi SAW dengan tarbiyah yang terbaik seperti mana para nabi yang terdahulu. Seperti mana para nabi yang terdahulu. Maka kita nak kata macam mana ya? Nak kata bahawa Nabi SAW adalah seorang lelaki yang membawa banyak perubahan pandangan kepada seorang wanita pada waktu tersebut. Dan kita kena akui pada waktu tersebut wanita langsung tidak diangkat dan dihargai. Langsung tidak diangkat dan dihargai. Tetapi Al-Quran dan Nabi SAW telah mengubah segalanya. Sehingga kan Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu anha, diangkat sebagai salah seorang yang paling alim sekali dalam bidang fiqh di kalangan para sahabah. Para sahabah ditanya Nabi. Waktu tu tak ada lah istilah subjek fiqh, tak ada. Mereka bertanya ijtihad daripada isteri Nabi, iaitu Aisyah. Betapa
Aisyah diangkat oleh Nabi SAW, dan sebelum tu kita tengok cerita dalam Quran. Cerita yang didatangkan dalam Quran, kalau kakak-kakak sekalian, abang-abang sekalian perasan, kita dah cerita dah sebelum ni apa dia? Semut. Kita pernah cerita semut dah? Pernah kan? Semut cerita tentang seekor semut wanita yang menjadi ketua. Sebab tu menariknya Yusuf Al-Qaradawi menyelitkan dalam salah satu tazkirah dia bagaimana Islam mengangkat darjat wanita, bermula dengan cerita haiwan, cerita semut diangkat jadi ketua, cerita Ratu Balqis menjadi pemerintah di Yaman, cerita bagaimana layanan Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Balqis. Itu selingan cerita yang membawa makna yang sungguh besar. Menyatakan apa? Oh, rupanya wanita boleh jadi ketua. Dan zaman dulu ada ketua di kalangan wanita. Cumanya khilaf di kalangan para ulama waktu sekarang ni tentang wanita yang menjadi pemerintah nombor 1 negara. Khilaf. Walaupun kita ada ketua hakim negara kita adalah seorang wanita. Kan? Ramai yang tak setuju di kalangan para ulama. Tak apalah, yang tu kita tinggal dekat mereka yang mereka bincang. Baik. Maka Nabi SAW pada wasiat dia, di antara yang kita sebut tadi ialah layanan yang terbaik terhadap wanita. Sebab wanita mereka lah yang menenangkan, dan orang kata apa ya, mereka lah yang menyebabkan sesuatu keluarga itu akan kukuh ataupun tidak. Baik. Seterusnya yang ke-8, Nabi kata adalah at-tahzir. At-tahzir sana. At-tahzir minal kufur. Nabi kata apa? Selepas pada tahun ini, fala tarji'unna ba'di kufaran. Jangan kamu semua lepas ni kembali kufur selepas pada aku mati. Fa inni taraktu fikum in akhadtum bihi lan tadillu ba'dahu abada. Kitab Allah wa sunnati nabihi. Ala hal ballaghtu Allahumma syhad. Nabi SAW kata apa? Jangan selepas pada ni kamu semua apabila aku mati, jangan kamu semua kembali kepada agama kufur yang sebelum ini. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua benda yang paling penting. Apabila kamu berpegang dengan dua benda ni, lan tadillu ba'dahu abada, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Yang pertama Al-Quran, kitab Allah. Yang kedua sunnah Nabihi, sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, abdu bin nawajis, kan, pegang ataupun gigitlah dengan gigi geraham. Yang tu hadis akhir zaman. Nak sebut pada kita apa ya? Nabi SAW suruh kita apa-apa kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya, ala hal ballaghtu, tidakkah aku telah menyampaikan semuanya kepada kamu? Sahabat-sahabat kata apa? Allahumma syhad. Nabi sendiri kata Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW, second last, Nabi SAW menyeru lagi. Saya lajukan sikit lah. Nabi menyeru lagi, ya ayuhan nas. Nabi kata, wahai manusia, inna rabbakum wahid. Tuhan kamu satu. Wa inna abakum wahid. Sesungguhnya bapa kamu, iaitu Nabi Adam, kita share bapa yang sama, Adam. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Tapi ingat, kita memang semua daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Maksud dia, Nabi nak beritahu kita hebat terang mana pun daripada tanah, dan kita akan kembali kepada tanah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu semua tidak lain dan tidak bukan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan Nabi kata apa? Walaysa li'arabi fadlan 'ala 'ajami illa bittaqwa. Ingat, kamu orang Arab, tidak ada beza kamu lebih daripada orang lain selain pada orang Arab, melainkan kelebihan kepada orang yang bertakwa. Kamu tidak ada kelebihan, wahai orang Arab,
di atas orang bukan Arab. Sama kita, kamu tak ada kelebihan wahai orang Melayu berbanding dengan bukan Melayu. Kecuali apa dia? Kecuali takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata lagi, Allahumma syahid, ya Allah, saksikanlah aku telah sampaikan. Saksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan. Dan Nabi SAW berakhir dengan khutbah dia yang tu. Dan yang paling penting, Nabi SAW tanya, Nabi tanya kepada mereka sebelum tu, Nabi tanya apa? Ala hal ballaghtu? Adakah aku telah sampaikan apa yang sepatutnya? Mereka kata apa? Qalu na'am. Ya Rasulullah, kamu telah sampaikan pesanan semuanya kepada kami. Ya Rasulullah. Nabi SAW tak habis lagi. Rupa-rupanya Nabi mengakhiri dengan apa? Nabi kata, falyuballigh syahid al-ghaibah. Wassalamualaikum warahmatullah. Yang tu salam Nabi. Nabi kata apa? Lepas pada hari ini, aku minta ini yang terakhir. Falyuballigh asyahid al-ghaibah. Orang yang hadir pada hari ini, kamu ingat pesan aku ni, kamu sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan Nabi kata apa? Wassalamualaikum warahmatullah. Baik. Kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Dengan berakhirnya Nabi sebut sampaikan risalah ataupun sampaikan apa yang aku sebut ni, menandakan kepada kita Nabi SAW minta untuk para sahabat sampaikan. Maksudnya benda ni benda penting. Walaupun waktu tu, hari tu ada 120,000 orang sahabat, Nabi suruh mereka sampaikan masing-masing. Baik, saya apabila saya baca khutbah ni, khutbah Nabi ni, saya ingat tak tahulah kakak-kakak abang-abang sekalian kenal ataupun tak, seorang manusia yang nama dia Cikgu Azmi. Cikgu Azmi ni dia ni aktivis. Dia pakai kain pelikat, pergi mana pun pakai kain pelikat. Pergi ke United Nation dekat Geneva pun pakai kain pelikat. Sampai tapi nak masuk RTM tak boleh pakai kain pelikat. Dia jadi tak dia geram lah. Pergi kat UN boleh pula pakai kain pelikat kan. Dia disampaikan apa menarik apabila dibacakan hadis ni. Dia memberikan komentar. Maksud dia kita duk kuliah ni kan, duk buat kelas apa semua ni, ustaz-ustaz duk buat kuliah dekat masjid apa semua ni. Apabila kita dengar kuliah dan kita duk ambil nota paling duk pakat duk tulis ni, buat nota ni, kita sampaikan ke tak dekat anak-anak kita? Kita sampaikan ke tak dekat cucu-cucu kita, dekat suami kita, dekat isteri kita? Kita share tak benda ni? Share macam-macam cara. Cikgu Azmi kata apa? Cara yang paling bagus, dia kata, cara yang paling terbaik adalah melalui, yang paling penting adalah keluarga terdekat, dimulakan di meja-meja makan. Oh, saya terfikir, meja makan adalah di antara kita kata teritori yang paling bagus selain daripada dalam kereta. Dalam kereta nak pergi hantar anak sekolah. Kalau ikutkan psikologis, itu adalah orang kata tempat yang paling bagus. Sebab apa? Teritori yang ada dalam kawasan ataupun compound yang ada dalam kereta itu adalah sangat kecil. Lagi kecil tempat tu, lagi bagus untuk kita berbincang. Sebab itu kita meeting dalam bilik, sebab fokus. Sebab itu kita pilih dekat meja makan. Kita pilih dalam kereta duduk saja-saja. Tapi kena pandai tackle lah untuk kita cerita kepada anak-anak kita, untuk kita cerita kepada adik-adik kita dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka itu di antara kita katakan dakwah ataupun di antara khutbah terakhir Nabi SAW. Yang last sekali ialah apa? Kalau hampa dengar semua kata-kata aku tapi hampa tak sampaikan, dia apa? Maka kepada kita juga, apabila kita dah dapat ni, kita kena sampaikan. Kalau kita pendam, para orang kata apa? Kalam yang menarik dibuat oleh orang Arab kata, as-sakit la yaskutu ala al-jahil la yaskutu ala jahli wal alim la yaskutu ala ilmi. Orang yang jahil tak patut dia
terus berdiam diri dengan kejahilan dia. Orang yang alim, orang yang dah tahu, dah dapat ilmu, tidak patut untuk dia hanya dia tahu tapi dia diam saja, tidak menyampaikan kepada orang lain. Dan hadis Nabi SAW kata apa? Balighu anni walau ayah. Tak mampu kita sampaikan 10 poin, kita sampaikan 1 poin dah cukup lah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, saya serahkan kembali. Kalau ada Terima kasih, soalan. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okay, jadi dekat 10.30 Ustaz, kita bagi ruang masa sikit untuk jika ada sebarang soalan daripada sahabat-sahabat. Jadi kalau ada soalan nak tanya kepada Ustaz pasal pesanan maupun amalan ke yang patut kita lakukan, silakan saya buka yang untuk sama ada terus tanyakan ataupun typing di ruang chat. Silakan ya kawan-kawan. Ustaz, antara saya lah tanya Ustaz. Ustaz, daripada pesanan sebenarnya sebab bila kita baca, bila kita dapat kita bacalah, dapat dihuraikan pesanan terakhir baginda pada umat Muhammad. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun dah tinggalkan kita 1400 tahun yang lepas. Dan kita pun sedang berusaha bagaimana nak mencintai, mengikut sunnah baginda, mengikut amalan-amalan yang macam Ustaz cerita kat sini lah. Jadi Ustaz, bagi Ustaz sendirilah antara amalan-amalan yang kita patut terus amalkan berterusan selain pada selawat yang selalu kita buat, yang kita lakukan Ustaz, ada tak sunnah-sunnah lain yang kita kena terus lakukan sepanjang masa lah maksudnya? Tak boleh nak kata kita buat ikut suka, ikut dandan. Yang ini kita kena amalkan. Faham? Baik. Bila kita sebut tadi, salah satu ialah at-tahdhir minasyaitan. Maksud kita berjaga-jaga dengan syaitan. Maka berjaga dengan syaitan ni, kita kena tahu syaitan seperti mana yang kita katakan tadi, syaitan adalah makhluk yang hebat. Makhluk yang hebat yang telah mengalahkan para nabi sebelumnya. Cuma kita kena tanya diri kita ni hebat sangat, lebih hebat daripada nabi ke? Kalau kita sendiri kata kita lebih hebat daripada nabi, bermakna kita lah setan tu. Setan telah menjaya mensetankan kita. Maka amalan Nabi SAW, apabila kita baca, Nabi kata apa? Sebelum tidur baca muawwadatan. Bacalah surah al-muawwadatan, yakni surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dan kemudian para ulama tambah boleh baca 3 qul tambah 1 lagi qul huwallahu ahad. Baik, sebab apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cerita 2 surah ni panjang. Cuma kita pendekkan bahawa Allah mengiktiraf ada satu alam, ada satu makhluk yang Allah jadi Tuhan kepada makhluk ni. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama makhluk dia nama manusia. Dan manusia ni ada di kalangan manusia yang jadi setan. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Syayatinu minal jin wal ins. Syaitan di kalangan manusia, syaitan di kalangan jin. Yang manusia ni yang kita boleh nampak. Maka kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikan kepada kita kawan yang baik. Yang itu kita kena minta doa kepada Allah. Doa bahasa Melayu lah. Ya Allah, berikan kepada kita kawan yang baik. Ad-dinu ala khalilih. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tersebut adalah berdasarkan kepada siapa yang dia kawan. Maka kita kena kawan dengan orang yang baik-baik. Kawan dengan orang baik-baik ini pun kadang-kadang kita terkena. Dalam kawan dengan orang baik-baik ni, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Mu'awwadatan, minal jinnati wan nas. Kan kita baca tu, ayat lah tu, minal jinnati wan nas. Ya Allah, jauhkan aku daripada kejahatan jin, was-was jin dan manusia. Baik. Perkataan was-was tu maksud dia apa dia? Bisik. Bisik syaitan ni kita dengar tak? Haram tak dengar pun.
Maksud dia, bisik syaitan ni halus. Dia bisik dalam ni, dalam kepala kita ni. Kan? Sebab itu, mau tak mau, kita kena minta tolong kepada Allah. Sebelum tidur, kita baca, bukan sekadar baca, tengok balik makna satu-satu tu supaya faham. Aku minta berlindung pada manusia yang jahat. Aku minta berlindung pada cuaca yang tidak baik. Aku minta berlindung pada kegelapan. Aku minta berlindung daripada semua tu apa yang Allah ciptakan. Allah yang ciptakan benda yang tak baik tu. Kan? Cumanya Allah nak uji kita, nak tengok kita, hang nak cari siapa ni. Maka dua surah ni adalah surah yang memberikan kita kekebalan untuk kita hidup supaya kita tidak ditipu oleh syaitan di kalangan manusia dan syaitan di kalangan insan. Bila kata syaitan di kalangan manusia ni, perkataan syaitana. Syaitan ni daripada perkataan syaitana. Syaitana ni maksud pada ab'ada al-insan 'anil haq, menjauhkan seseorang pada manusia. Maksud dia, jin di kalangan syaitan dia suka, dia punya modus operandi dia, asalkan aku boleh jauhkan dia daripada jalan kebenaran, yang tu setan. Setan ada dua, yang jauhkan daripada jalan kebenaran ni setan manusia yang kita nampak dan setan yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak, kita minta berlindung dengan Allah. Yang kita nampak pun, kita minta berlindung dengan Allah, tapi kita boleh tahu dia ni macam mana. Itu pun kita tak tera mana, sebab kita selalu kena tipu walaupun dengan orang. Syayatinu minal ins. Maka saya boleh kata apa yang saya cakap adalah apa yang saya amal. Kalau saya tak amal, saya tak boleh nak cakap lah. So kita yang kita mampu amal ialah kita betul-betul minta kepada Allah dengan al-mu'awwadatan. Nah, mu'awwadatan. Mu'awwadatan ni termasuk adakah kaitan dengan nafsu syaitan? Macam mana nak lawan nafsu kita? Baik. First kali mu'awwadatan ni, apa maksud mu'awwadah? Minta berlindung. Nah, minta berlindung. Maka dua surah ni surah yang very powerful, yang Nabi SAW tak pernah tinggal langsung. Sebelum tidur Nabi baca. Maka Nabi baca macam mana? Nabi baca bila ayat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsat ni tuh bisikan dan nafas ni apa yang dikeluarkan daripada mulut ni. Nabi buat macam mana? Nabi baca, tadah tangan, buat macam tu, kemudian daripada atas kepala sapu sampai hujung kaki. Yang tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjaga waktu malam, mimpi yang tak baik, Nabi buat apa? Nabi baca dan Nabi twist belah kanan, Nabi twist belah kiri. Tapi kalau isteri kita, laki kita duduk belah kanan atau belah kiri, janganlah twist kat dia. Nah, sekadar isyarat. Baik. Satu. Kemudian ada soalan akak tadi kata macam mana nafsu kan? Nak lawan nafsu sendiri. Nak lawan nafsu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang boleh saya nasihatkan diri saya sendiri adalah kita melakukan banyak kebaikan dan kita tidak bersendirian banyak. Sendiri ini boleh menyebabkan Allah Subhanahu Taala uji kita dengan adanya syaitan. Sebab ada di kalangan kita yang bila masa duduk ramai-ramai dia kuat, bila duduk seorang-seorang dia buat benda yang tak baik. Kan bukan saja semua termasuk orang yang bercakap ni. Maka yang pertama sekali kita cari apa? Nabi SAW galakkan kita cari orang yang baik, orang yang saleh. Nah, baik. Yang kedua, jangan lupa apabila saya selalu mulakan muqaddimah, saya selalu sebut Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Yang itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai bunga hati kami. Maksud dia, kalau kita jadikan amalan kita baca Quran sebagai bunga hati kita, maka Quran akan lekat dekat hati kita. Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ni cahaya kepada hati kami. Wa dhahaba humumina. Ya Allah, kalau kami ni rasa sedih,
bagilah Al-Quran ni untuk memadam segala kesedihan kami. Kemudian kita minta apa? Rasulullah wa dhahaba humina wa jalaa ahzanina. Ya Allah, jelaskan segala hati kami ni penuhkan dengan Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, penuhkan hari-hari kami. Rezekikan hari-hari kami, masa-masa kami. Penuhkan dengan apa? Rezekikan kami dengan penuhkan kami membaca Al-Quran. Maka yang lah kali kita minta, Allahumma ja'al Quran hujjatan wa syafa'atan. Kita minta Allah jadikanlah hujjah dan syafaat. Quran ni syafaat dan hujjah untuk kita. Maka doa Nabi SAW, rezekikan kepada kita Al-Quran. Al-Quran menjadi pendinding hidup kita yang terbaik. Bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi kita cuba faham, kita cuba hayati apa yang Al-Quran nak sampaikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya minta maaf sekiranya saya tidak menjawab soalan dengan begitu baik. Saya cuma mampu cakap apa yang saya mampu buat. Apa yang saya tak mampu buat, saya nak cakap macam mana. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, ada satu soalan. Ustaz boleh share sunnah-sunnah yang boleh kami amalkan? Ada tak yang lain Ustaz selain daripada yang tadi Ustaz dah sebut 2 surah? Okey. Sunnah-sunnah yang Nabi SAW amalkan untuk menjauhkan diri daripada syaitan dan daripada benda yang tidak baik. Saya pun nak sebut macam mana, macam inilah. Saya ada beberapa nota yang saya buat dulu. Saya akan berikan kepada Kak Marina untuk kita share nanti, boleh? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah nanti saya share dalam grup. InsyaAllah. Okey, ada soalan lagi ke sahabat-sahabat? Okey, kita pun okey. Kalau tak ada soalan saya rasa saya cakap sikitlah. Ada soalan Ustaz? Saya kebetulan ada soalan, silakan. Soalan pendek je, nak tanya selawat yang kita selalu boleh jadikan amalan kita, sama ada setengah kata tu selawat panjang, ada setengah tu selawat pendek. Mana satu yang sepatutnya kita amalkan untuk supaya kita mudah sebut di ujung bibir? Maksud baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, baik. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, apabila mereka bersalawat, dengan salawat yang begitu mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak yang disebut oleh para sahabat. Maksudnya sebut yang mudah bagi kita. Tak perlu susah-susah. Sebab tu selawat ni kalau orang yang bergaduh di kalangan orang Islam, orang Arab, dia akan kata apa? Sallu ala Rasulillah. Mereka akan sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Islam tu datang untuk memudahkan kita. Maka ambil yang mudah. Supaya kita boleh amal. Ada yang orang suka ambil susah-susah. Last kali tak beramal dengan yang susah tu walaupun panjang. Wallahu ta'ala alam. Bagi saya panjang pendek itu ukurannya ialah apa? Ukurannya ialah kita tahu apa yang kita sebut dan kita tahu nilai selawat itu. Apabila kita selawat sekali, Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah akan selawat, iaitu memberikan kepada kita rahmat 10 kali ganda kepada kita. Sallu alaihi 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah akan selawat kepada kita 100 kali. Selawat Allah itu dengan maksud apa? Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. So bila tanya soalan tu, saya kata selawatlah dengan cara yang paling ringkas yang boleh kita selawat. Wallahu ta'ala a'lam. Selawat dengan sebanyak-banyaknya ya Ustaz? Ya, selawat dengan sebanyak-banyaknya. Dengan berkualiti. InsyaAllah. Okey, ada soalan lagi ke? Mungkin lagi satu dua soalan kita akan tutup majlis.
Oh, tadi Ustaz ada nak sebut apa ya Ustaz? Saya ni sedang kemah rumah. Kalau ikutkan barang dah kosong dah ni. Saya bakal berpindah di Lembah Kelang semula. Oh alah, dah balik ke KL lah. Alhamdulillah. Okey, semoga dipermudahkan Ustaz. Dan rumah dah dapat dah Ustaz maksudnya? Dah. Alhamdulillah. Di mana tu Ustaz? Di Lembah Kelang? Di Seri Damansara. Alhamdulillah. Okey, adakah soalan sahabat-sahabat? Jadi saya rasa mungkin banyak yang nak tanya pasal selawat tadi. Tadi kita dah jelas selawat yang paling mudah, yang kita faham maksudnya, kita hayati dan kita berselawat sebanyak-banyaknya. Selain pada amalan sunnah-sunnah lain dan juga pesanan-pesanan baginda Rasulullah SAW yang telah disampaikan tadi, untuk kita terus ambil iktibar, ambil ianya sebagai satu pengajaran teladan untuk kita jalani kehidupan kita supaya kita sentiasa berada di landasan yang benar, insyaAllah. Jadi dengan ini kalau persoalan Ustaz, saya tutup majlis kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil Ustaz Afwan yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, juga kepada sahabat-sahabat yang dapat meluangkan masa. Jadi sebelum kita tutup, saya mohonlah Ustaz biasa doakan untuk kami semua. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Untuk majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada